Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua murid kelas 6 Teja. Apa khabar semua pada pagi ini? Cikgu harap kamu semua sihat dan dapat meneruskan pelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum cikgu mulakan, cikgu ada bagi tahu yang hari ini kita akan menggunakan kalkulator. Okay? Kalau kamu ada kalkulator, okay, boleh keluarkan kalkulator. Okey, ini cikgu ada kalkulator. Okey, untuk kalkulator ni kita nak mengenal kalkulator. Okey, jadi cikgu akan buat pengenalan untuk kalkulator ni. Okey, dan kamu hanya boleh menggunakannya bila soalan memerlukan kamu menggunakannya. Okey, bukan sepanjang kelas ni, sepanjang tahun 6 ni boleh guna, tidak. Okey, hanya soalan yang memerlukan kamu menggunakan kalkulator sahaja. Okey, baik. Cikgu percaya ramai yang sudah tahu dia punya fungsi, dia punya macam mana nak guna kalkulator. Okey. Yang kita nak guna adalah kalkulator biasa ni ya, bukan kalkulator saintifik. Okey, so kalkulator biasa ni. Okey. Kalau macam kalkulator, okey, kalkulator cikgu kamu tengok. Okey, ada on. Okey, pastikan lepas tu kamu tahu kat mana tambah, darab, bahagi. Okey. Kemudian macam mana kita nak guna kalkulator ni? Okey, walaupun kita guna kalkulator, okey, tetapi kita kena tahu yang mana yang kita kena masukkan dahulu. Okey, contohnya, okey, cikgu bagi nombor 1, dah ada jawapan siap. Okey, macam yang ni, 752,168 tambah 85,479. Okey, kamu boleh tekan kalkulator kamu. Okey, kamu boleh kira. Kamu boleh dapat jawapan terus kan? 837. 647. Okey. Jadi kalkulator dah kira. Okey, yang ni bila tambah saja. So tambah saja tak ada masalah. Okey, sekarang soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ada operasi tolak dan ada operasi bahagi. Okey, dekat sini ni yang kamu akan kira tak betul kalau kamu salah pengiraan dia. Okey, pengiraan dia apabila kita ada tolak dan bahagi. Okey, kita perlu selesaikan yang bahagi dahulu. Okey, maksudnya kita akan selesaikan 1740 bahagi 60. Okey, kamu akan dapat 29. Okey, kamu akan dapat 29. Kemudian 235,620 tolak 29. So barulah dapat 235,591. Okey, ini cara penggunaan yang betul. Okey, sama juga dengan soalan nombor 3. Okey, kamu akan selesaikan darab dahulu. Okey. Ya, siapa ada kalkulator boleh kira bersama-sama dengan cikgu. Okey. Kemudian dapat jawapan baru kamu akan tambah dengan jawapan tadi. Okey, yang keempat, keempat bahagi. Okey, satu operasi saja, so jadi kamu bahagi dahulu. Okey, jadi kamu perlu berhati-hati operasi mana yang kamu harus mulakan dahulu. Okey. Baik, kamu boleh guna kalkulator apabila soalan memerlukan kalkulator sahaja. Okey. Contoh sebentar lagi cikgu akan suruh buat buku teks bukan surat 5. Okey, contohnya kamu boleh guna kalkulator bila dia tulis kira jawapan menggunakan kalkulator. Okey, soalan berbentuk begitu sahaja. Okey, kemudian lepas pada itu tidak memerlukan penggunaan kalkulator lagi. Okey, kita belajar penggunaan kalkulator ni untuk kita belajar topik seterusnya iaitu bundarkan. Okey. Ada kalanya kalkulator akan menunjukkan jawapan. Okey, kita akan dapat jawapan yang berbentuk begini. Okey. 5,861.2569. Okey, jadi banyak tempat perpuluhan di sini. Okey, jadi kita akan belajar macam mana cara nak bundarkan jawapan ini. Setelah kita mengetahui nombor 7 digit, cikgu akan teruskan untuk kita bundarkan. Okey.
Bundarkan sama ada kepada satu tempat perpuluhan ataupun kepada dua tempat perpuluhan. Okey, caranya sama seperti kita belajar sebelum ni, cuma yang ni melibatkan perpuluhan. Okey, contohnya 546.2315. Okey, kita nak bundarkan kepada satu tempat perpuluhan. Okey, bila satu tempat perpuluhan, kita akan tengok di per 10 sini. Okey, kita akan tengok di per 10 di sini, iaitu angka 2. Okey, jadi kalau satu tempat perpuluhan maksudnya kita tengok di 2. Okey, kemudian kita tengok angka di sebelah dia adalah 3, macam selalu yang kita buat. Okey, so angka 3 lebih daripada 5 atau kurang daripada 5. Okey, 3 kurang daripada 5 kan? Okey, jadi 2 ni tak akan berubah. Okey, sebab itu jawapan yang cikgu letak kat sini 546.2. Okey, digit yang di belakang juga tidak perlu diambil. Okey, sebab soalan nak satu tempat perpuluhan. Okey, jika dua tempat perpuluhan. Okey, dua tempat perpuluhan. Kenapa dia jadi 546.23? Okey. Okey, apabila dua tempat perpuluhan, okey, kita tengok di sini. Maknanya dua tempat perpuluhan 546.23 dekat sini. Okey, jadi kita tengok angka 1 di sini. Okey, angka 1 di sini lebih daripada 3, lebih daripada 5 atau tidak? Tidak. Okey, jadi jawapan dia 546.23. Angka digit di belakang pun tidak perlu diambil. Okey, cikgu bagi contoh 7,861.3407. Okey, kita akan buat satu tempat perpuluhan dan dua tempat perpuluhan. Okey, kita mulakan dengan satu tempat perpuluhan. 7,861.3407. Okey, di manakah letaknya satu tempat perpuluhan? Okey, satu tempat perpuluhan adalah di sini kan? Boleh letak garisan. Okey, kemudian kita tengok angka 4. 4 lebih atau kurang daripada 5? Kurang, jadi nombor 3, digit 3 kekal dan yang belakang tidak perlu buat apa-apa. Jadi jawapan dia 7,861.3. Ini kepada satu tempat perpuluhan. Okey, kita pergi kepada dua tempat perpuluhan. 7,861.3407. Dua tempat perpuluhan maksudnya di sini. Okey, kita akan tengok kepada digit sifar. Okey, bila digit sifar, apa kita perlu buat? Okey, nombor 4 tidak berubah. Jadi dia jadi 7,861.34. Okey, ini pada dua tempat perpuluhan. Cikgu bagi lagi satu contoh. Okey, 5,347.2861. Okey, kita buat kepada dua tempat perpuluhan. Okey, dua tempat perpuluhan. 5,347.2831. Okey, dua tempat perpuluhan maknanya 1, 2 per 10 per 100. Dua tempat perpuluhan. Okey, kita tengok angka. Kita tengok digit 3. So, 3 tidak berubah juga di sini. Okey, 8 tidak berubah lah. Jadi jawapan dia 5,347.28. Okey. Okey, kita try juga untuk satu tempat perpuluhan. 2831. Satu tempat perpuluhan maksudnya di sini. Tengok digit di sebelah ni. 8. Okey, bila 8, apa jadi dekat nombor 2?
kita akan tambah 1 sebab 8 ni lebih daripada 5. Okey. Oleh itu, jawapan dia akan jadi 5,347,3. Perpuluhan 3. Okey, 5,347,3 sebab 8 ni lebih daripada 5. Baik, cikgu harap kamu faham. Polar number. Apakah itu polar number? Okey, polar number ni adalah dia punya pattern ataupun dia punya corak. Okey, kamu tengok number ni. 2, 4, 6, 8, 10. Okey, yang ni mungkin kamu tak ada masalah. Kamu tahu 2, 4, 6, 8, 10. Semua orang tahu macam ni adalah sifir 2. Maksudnya polar number dia bertambah 2. Okey, jadi apa number seterusnya? Kalau dekat sini, apa nombor seterusnya? Okey, 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian 12, 14, 16. Okey, kita boleh nampak sini pola nombor dia bertambah 2. Okey, bertambah 2. Okey, pola nombor di sini dia bertambah 2. Okey, next kita tengok 10, 15, 20, 25, 30. Apakah yang kemudian? Okey, yang kemudian 35, 40, 45. Okey, pola nombor ni bertambah 5. Okey, ini cikgu bagi contoh yang mudah. Okey, kita tengok pola nombor yang seterusnya. Nombor yang diberi 4, 5, 7, 10. Okey, apa kamu rasa pola nombor di sini? 4, 5, 7, 10. Okey. Cuba. Okey, jawapan dia kat sini adalah kalau kamu tengok kat sini 4 tambah 1 dapat 5, 5 tambah 2 dapat 7, 7 tambah 3 dapat 10. So, pola nombor dia tambah 1, bertambah 2, bertambah 3. Kemudian sini bertambah 4. Dapat 14. Sini pula bertambah dengan 5. Dapat 19. Sini akan jadi bertambah 6. Dapat 25. Okey, jadi ini pola dia. Ini pun boleh dijadikan pola. Okey, next. 14, 16, 19, 21, 24. Apakah pola nombor ini? Okey, 14. Okey, kalau kita cek untuk tambah, 14 tambah 2, betul 16. Kemudian 16 kalau tambah 2, 18. So, yang ini bukan tambah 2, tambah 3. 16 tambah 3, 19, betul. Kemudian 19 tambah 2, dapat 21. 21 tambah 3, dapat 24. Okey, jadi kamu nampak tak apa pola nombor di sini? Pola nombor di sini 2, 3, 2, 3. Kemudian yang ni akan jadi 2 juga. Ini akan jadi 26. Sini akan jadi 3. Jadi 29. Okey, pola nombor dia 2, 3. Okey. Nombor seterusnya 1, 2, 6, 24. Okey, ini kamu kena fikir. Okey, kalau kita tambah. Okey, 1 tambah 1, 2. Kemudian 2 tambah 4, 6. Oh, kemudian terus jauh dia punya number di sini. Okey, jadi tak mungkin tambah. Okey. Cuba kamu fikir sekejap. Apakah jawapannya? Okey, bagus kalau ada yang dapat. Okey, sebenarnya jawapan dia adalah 1 sini adalah darab 2. 1 darab 2, 2. 2 darab 3, 6. Betul. 6 darab 4, 24. Jadi, dia punya pola adalah darab 2 darab 3 darab 4. Okey, kemudian apa jadi dengan 24 ni? 24, kita akan darab dengan 5. Okey, kemudian kamu kira lah 24 dan 5 adalah
120. Okey, 120 darab pula dengan 6. 720. Dan seterusnya. Okey. Jadi begitulah kita nak cari pola number. Okey, kita balik kepada number 7 digit. Okey. Ini kita nak tukarkan number 7 digit. Okey, contoh sekarang number perpuluhan juta. Okey, kita dah belajar minggu lepas macam mana nak namakan number kan. Okey, tetapi tak melibatkan perpuluhan juta. Okey, cuma kita namakan. Okey, contoh cikgu ulang balik sikit Contoh 2. Okey, contoh number ini. Okey, macam mana kita nak namakan dia? Okey, kita boleh ingat kita akan ada 2 ruang kat sini. 1 ruang 1000, 1 ruang juta. Okey, jadi di sini adalah 2,380,495. Okey, ini kita nak namakan number. Okey, hari ni kita nak teruskan number perpuluhan juta. Okey, number dia adalah 1.32 juta. Okey, soalan minta di sini untuk kita bagi jadi number biasa, number bulat. Okey, 1.32 juta. Okey, apa yang kita perlu buat? Okey, kamu kena ingat 1 juta. Macam mana kita nak tulis 1 juta? Okey, ini cara kita tulis 1 juta kan? Okey, jadi 1.32 darab 1 juta. Okey, ini cara kita menulis 1.32 darab 1 juta. Kemudian, bagaimana kita dapat jawapan ni? Okey, sebenarnya jawapan dia macam ni. 1.32. Bila kita darab 1 juta, ada berapa sifar di sini? Ada 6. Okey, bila ada 6 sifar, sini tempat perpuluhan kita. Okey, cikgu nak tunjuk bila ada 6 sifar kita akan gerakkan titik perpuluhan 6 kali. 6 inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letak anak panah. Jangan lupa letak anak panah. Okey, di tempat-tempat yang kosong ni kita akan letak sifar. Okey, bila letak sifar, tengok kita akan dapat jawapan. Okey, kamu jangan tulis macam ni lah. Jangan tulis tak ada ruang. Jangan tulis 1, 3, 2, sifar. Okey, tetap kepada yang kita dah belajar. Apa yang kita dah belajar? Setiap 3 digit ni kita akan jarakkan. Jadi jawapan dia akan jadi 1,320,000. Samaan dengan jawapan di sini. Okey. Kita gerakkan titik perpuluhan. Hanya gerakkan titik perpuluhan. Okey, cikgu sambung. Kita tengok nombor ni pula. Sifar perpuluhan. Sifar 98 juta. Okey, cara dia sama. Kamu tulis balik. Sifar perpuluhan sifar 98 darab 1 juta. Okey. Okey, tapi apa yang nak kita buat sekarang? Okey, kamu tengok sini. Sifar perpuluhan sifar 98. Darab 1 juta ada berapa sifar? 6. Sama kan? 6. Jadi kita akan gerakkan 6. Mana tempat titik perpuluhan dia? Di sini. Gerakkan daripada titik perpuluhan. Gerakkan ke sebelah kanan. So, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, pastikan dia ada ruang di sini dan ruang-ruang tu nak apa? Letak digit sifar di sini. Okey. Okey, kemudian macam mana kita dapat 98,000? Okey, samalah macam tadi. 3 digit, kasih spacing 3 digit. Okey, jadi yang ni sifar. Jadi sifar ni kita tak perlulah tulis. Sebab tu kita tulis hanya jawapan dia 98,000. Okey, sebab tu kita tulis jawapan dia 98,000 sahaja. Ke sifar kita boleh
sini angka sifar ni kita tidak perlu diletakkan. Okay, kita tengok yang seterusnya masih nombor perpuluhan juta. Okay, nombor yang diberi 3.05 juta. Okay, apa yang kita perlu buat? Okay, kalau kamu buat latihan sebentar, nanti kamu akan letak sama dengan 3.05, kamu ulang balik tulis. Kemudian darab yang juta ni kita akan tukar kepada 1 juta. Jadi 3.05 darab 1 juta. Okey, maksud dia berapa kali kita gerakkan titik perpuluhan? 6 kan? Sama juga. So 3.05 gerakkan 6 kali. Gerakkan 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita akan letak sifar. Okey, cuma yang lainnya sikit di sini. Okey, sini adalah 3. Okey, cuma dia ada angka 3 juta di sini. Okey, kita salin balik je lah. 3.50.000. Okey, yang ni, so yang ni akan jadi jawapan dia lah. 3.50.000. Okey, tadi nombor perpuluhan juta. Sekarang cikgu nak teruskan nombor pecahan juta. Pecahan. Okey, contohnya 1/2 juta. Okey, berapakah nilai 1/2 juta? Macam mana kita nak dapat? Okey, bila nama dia juta, okey, kita akan tukar terus kepada 1 juta. Jadi 1/2 darab 1 juta. Berapa dapat 1/2 darab 1 juta? Okey. Di sini kita boleh pemudahkan dia. 2 akan jadi 1. Sini akan jadi 500,000. Okey. Okey, ini untuk kita mudahkan pecahan tersebut. So dia jadi apa jawapan dia? Betul tak? 500,000. Okey. Terus. Okey, nombor seterusnya, nombor pecahan juta 238 juta. Okey, cuma dia ada 2 di sini. Apa dia 2 ni? Okey, 2 di sini sebenarnya adalah 2 juta. Okey, jadi 2 ni tak payah kacau dia sebab dia dah memang 2 juta di sini. Okey. Okey, kita cuma akan buat yang ni 38 juta. Okey, jadi apa yang kita akan buat dengan 38 juta? Okey, sama macam tadi. 38 darab 1 juta. Okey, jadi kita akan selesaikan yang ni lah. Okey, kita akan selesaikan yang ni. Okey, sama ada kamu nak selesaikan 3 darab 1 juta. Dah dapat 3 juta bahagi dengan 8. Okey, ataupun ada cara lain. 8 dengan 1 juta kan? Nombor ni dah selalu dah. Okey, sebenarnya dia adalah sifir 8. Kita boleh mudahkan dengan sifir 8. 8 bahagi 8 dapat 1. 1 juta bahagi 8 dapat 125,000. Okey, siapa yang belum mahir ataupun dia tak ingat, dia boleh kira lah. Okey, dia boleh kira kat sini. 1 juta bahagi 8. Okey, dia cuba kira. Okey, dia akan dapat 125,000. Kemudian kita ada digit 3 di sini. Jadi dia akan darab pula dengan 3. 125,000 darab 3. Okey, dia bukan jawapan 125,000 sebab dia 3. Kalau 1, ya. Jadi kita kena darab pula dengan 3. Jadi akan dapat di sini 375,000. So jawapan dekat sini 375,000. Tetapi ada 2 juta di situ. Jadi jawapannya akan jadi 2 juta. 2 juta ni yang tadi. Yang ni 375,000 yang kita baru dapat tadi ni. Jadi jawapannya akan di 2.375.000. Okey. Kita akan tengok seterusnya ni nombor pecahan juta. Okey. Ini sebenarnya nombor yang sama dengan yang tadi, 238 juta. Okey, cuma kita nak buat cara yang kedua. Okey, macam mana cara yang kedua? Okey, kita ada cara lain di sini. Okey, 238 juta
dia di sini kita tukarkan nombor pecahan juta kepada pecahan tidak wajar. Macam mana kita nak buat pecahan tidak wajar? Okey, pada 238 juta kita akan buat darab dengan tambah. Okey, 8 darab 2 dapat 16. 16 tambah 3 dapat 19. Jadi jawapan dia 19/8 darab 1 juta. Okey. Okey, ini pun sama macam tadi. 8 jadi 1, sini akan jadi 125,000. Okey, kemudian ada 19 di sini. 19 darab 125,000. Okey, jadi kita akan dapat, kamu kira ya. Okey, ini jawapan dia. 2,750,000. Okey, jadi ada dua cara lah tadi. Sama ada kita buat macam tadi ataupun kita tukarkan kepada pecahan tidak wajar. Apapun kita akan darab dengan 1 juta. Okey, baik. Okey, baik. Cikgu akan teruskan untuk kita tengok teknik jari. Okey, yang kita pernah pelajari di sekolah. Okey, teknik jari hanya boleh digunakan apabila pecahan tersebut adalah pecahan per 5 atau per 4. Okey, kalau ingat kan, kita pernah belajar kan untuk tajuk berat, tajuk unit panjang. Okey, jadi untuk tajuk juta ni juga kita boleh gunakan apabila dia 1/4 juta, 1/5 juta. Okey, kita tengok jari ni. Okey, ini 5 kan? Okey, jadi 5. Okey, satu jari mewakili 1/5. Kalau dua jari mewakili 2/5, 3/5, 4/5 dan 5/5. Okey, apa yang kita boleh gunakan melalui pecahan ni? Okey, maksudnya apabila soalan suruh kita cari 1/5 juta. Okey, selain daripada cara 1/5 darab 1 juta, cara yang agak panjang, okey, kamu juga boleh menggunakan jari. Okey, cara sebenarnya cara panjangnya adalah macam inilah, 1/5 darab 1 juta. Okey, seperti kita belajar sebentar tadi. Okey, tapi untuk yang per 5, jadi kita boleh guna teknik cepat ni, 1/5. Okey, bila 1/5, okey, satu jari ni mewakili 1 juta. Okey, kamu ingat satu tangan ni mewakili 1 juta. Jadi satu jari mewakili 200,000. Okey, kalau dua jari means 400,000. Kalau dia kata 3/5 juta maksudnya 600,000. Kalau 4/5 juta maksudnya 800,000. Okey, jadi kamu kena ingatlah. Kamu boleh ingat dan boleh guna jari apabila soalan per 5 dan juga soalan yang tidak memerlukan langkah pengiraan. Okey, terutamanya pada kertas 1. Okey. Okey, baik. Kita teruskan menggunakan jari 4. Okey. Tadi jari 5, sekarang kita nak menggunakan jari 4 apabila 1/4 juta, 2/4 juta, 3/4 juta dan yang last sekali 4/4 juta lah. Okey. Kita kena ingat yang 4 jari kita sekarang mewakili 1 juta. Okey, tadi 5 jari. Sekarang 4 jari mewakili 1 juta. Jadinya satu jari kita mewakili 250,000. Okey, jadi satu jari kita sekarang mewakili 250,000. Okey, kalau dua jari mewakili 250,000 dengan 250,000, 500,000. 3/4 ialah 750,000. Okey, jadi kita tahu kalau 3/4. Jadi 3/4. 3/4 juta maksudnya 750,000. Kalau 1/4 juta maksudnya 250,000. Okey, jadi macam tu cara kita nak buat pengiraan. Okey, cikgu ingatkan
Yang ni hanya boleh digunakan apabila kertas satu dan yang memang tidak memerlukan pengiraan. Okey, jadi kamu boleh guna terus, tak payah nak buat jalan panjang dia 1/4 darat 1 juta. Okey. Jadi terutamanya bila kertas satu kamu boleh guna terus. Okey, contoh kadang-kadang ada je soalan 3/4 juta tambah 1/2 juta. Okey, kita nampak macam susah. Okey, 3/4 juta tambah 1/2 juta. Okey. Tetapi soalan ini selalu berada di dalam kertas satu. Okey, dan kalau kita tengok soalan ini juga berada dalam contoh daripada soalan 1 sampai 10. Maksudnya soalan aras rendah. Okey, tapi kamu nampak susah. Tapi sebenarnya kita ada cara jari ni, teknik jari yang sebenarnya senang lah. Okey, jadi kamu boleh saja terus jawab 3/4 juta iaitu 750,000 tambah dengan 1/2 juta iaitu 500,000. Okey, contohnya lah. Okey, baik, kita tengok contoh soalan di sini. 2 1/5 juta. Okey, jadi 2 tu adalah 2 juta. 2 tu kamu kena tahu dia adalah 2 juta. Dia adalah nombor bulat di situ. Okey, so 2 juta. Okey, 2 juta. Okey, kita kekalkan 2 juta di sini. Okey, kita kekalkan 2 juta di sini. Cuma kita fikir 1/5. Okey, 1/5 satu jari. So, satu jari kita mewakili 200,000. Jadi, jawapan dia 2,200,000. Okey, pastikan kamu buat jarak macam ni ya. Okey, bila juta, okey, cikgu dah ingatkan. Pastikan ada jarak 2,200,000. Okey, kemudian 3/4 juta. Okey, ingat 3 adalah 3 juta. Okey, 3 ada 3 juta, kemudian kita buat jari 4, 3/4. Okey, bila jari 4, satu jari kita mewakili 250,000. Jadi, bila 3 jari kita mewakili 3,750,000. Okey, mudah kan? Senang je yang ni. Okey. Baik, cikgu teruskan tukarkan kepada perpuluhan juta. Okey, kamu kena tengok betul-betul soalan minta apa. Yang ni dia minta perpuluhan juta. Maksudnya mesti ada perpuluhan. Okey, nombor dia 400,000. 400,000 nak tukar kepada perpuluhan juta. Okey, bila kita nak tukar kepada perpuluhan juta, okey, kita kena fikir 1 juta ada berapa sifar? Ada 6 sifar. Okey, jadi caranya adalah cara pantas di sini. Okey, kita akan 400,000 ni sebenarnya dia punya perpuluhan kat sini kan? Okey, kan? Sebab dia nombor bulat, jadi perpuluhan di sini. Okey, jadi kita akan gerakkan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan gerakkan titik perpuluhan dia 6 tetapi ke sebelah kiri. Okey, tengok apa jawapan kita dapat. Jadi daripada sini tadi, perpuluhan dia dekat sini 4 sifar, maknanya sebelum perpuluhan ni kita letak sifar. Jadi sifar perpuluhan 4. Sifar belakang ni tak perlu diambil. Okey, jadi sifar perpuluhan 4 juta. Okey, jadi inilah jawapan dia. Cikgu tunjuk contoh lagi, 340,000. Nak tukar kepada perpuluhan juta. Okey, apa kita nak buat di sini? Sama juga gerakkan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerakkan 6 ke sebelah kiri, letak perpuluhan. Okey, letak perpuluhan di sini dan letak sifar di sini. Jadi jawapan dia akan jadi sifar perpuluhan 34 juta. Okey, sebenarnya dia punya jalan kira kat sini ya, ibu lupa tulis. 340,000 bahagi 1 juta. Okey, 340,000 bahagi 1 juta. Okey, sebab tu dia gerakkan sebelah kiri ni. Okey, tengok. Lagi seterusnya. Okey,
sama juga 2.860.000. Okey, jadi apa kita nak buat kat sini? 2.860.000 bahagi dengan 1 juta. Okey. Jadi sama juga ada berapa sifar di situ? Ada 6. Jadi kita akan gerakkan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, jadi titik perpuluhan di sini dan ada dah digit di sini. Jadi perlu letak sifar tak? Yang ini tak perlulah sebab memang dia dah ada 2 juta di situ. Jadi jawapan dia akan jadi 2.86. Ini tak perlu diletak. Jadi 2.86 juta. Okey. Kita gantikan dengan juta di situ. Okay, baik. Cikgu teruskan. Tukarkan kepada pecahan juta. Okey, sekarang kita pergi kepada pecahan juta. 1.200.000 kita nak tukar kepada pecahan juta. Okey, cara dia. 1.200.000 kita akan bahagi dengan 1 juta di sini. Okey, kita akan buat dalam bentuk pecahan. Okey. Kemudian apa yang kita boleh buat di sini? Okey, kita akan selaikan yang ni kan. Okey, boleh letak kurungan di sini. Okey, kita tengok pasangan sifar dia ada. Sifar yang kita boleh potonglah supaya dalam teknik untuk kita mudahkan dia lah. Okey, sebab tu kita akan dapat jawapan 12/10. Okey, 12/10 juta. Okey, kemudian 12/10 juta. 12/10 juta sebenarnya adalah 1, macam mana kamu kira 12/10? Okey, sebenarnya dia adalah 1/2/10. Okey, kemudian di sini kita dah mudahkan dia. 2 bahagi 2 dapat 1, 10 bahagi 2 dapat 5. Okey, sebab itulah dia akan jadi 1/5 juta di sini. Okey. Tengok contoh seterusnya. Tukarkan kepada pecahan juta 250.000. Okey, cara dia sama. 250.000 bahagi dengan 1 juta. Okey, apa kita nak buat? Okey, kita boleh potong sifar dulu. Okey, kita potong sifar. So, dia akan jadi 25 bahagi 25/100 yang tinggal di sini. Okey, 25/100 juta. Adakah ini dah termudah? 25 dengan 100? Okey, kita akan mudahkan. Sama ada dia nak mudahkan kat sini. Sifar 25 terus. Okey, dia akan dapat 1/4. 25 bahagi 25, 100 bahagi 25. Okey, kalau yang nak buat bahagi dengan 5 dulu. Dia akan dapat 5/20 bahagi 5. Kemudian dia tengok pula ini belum lagi dalam bentuk termudah. So, dia perlu bahagi lagi. Bahagi lagi. 5 jugalah. 5/20 kan? 5 bahagi 5, 1. 20 bahagi 5 dapat 4. Jadi, sama jawapan dia. So, dapat 1/4 juta. Okey. Jadi, jawapan di sini adalah 1/4 juta. Okey, baik. Cikgu rasa setakat hari ini saja untuk hari ini. Okey, nanti sekejap lagi cikgu akan forwardkan homework untuk hari ini. Okey, kamu boleh buat. Okey, kalau ada masalah boleh kamu tanya cikgu. Okey. Okey, terima kasih semua.